Negara Brunei Darussalam hari ini menyertai umat Islam di seluruh dunia menyambut Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Majlis Perhimpunan Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW diadakan serentak di keempat-empat daerah pagi tadi dengan tema Membangun dengan Akhlak Nabi Muhammad SAW. Sambutan peringkat negara diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis perhimpunan tersebut. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah serta ahli-ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan yang lain. Berangkat sama paduka-paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan dalam suasana negara masih lagi dalam keadaan berwaspada mengawal jangkitan COVID-19 dan dengan berkat kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia, sambutan Maulidin Nabi tahun ini diraikan dengan acara yang ringkas sesuai dengan aturan-aturan kawalan jangkitan COVID-19. Namun, ia tetap saja menepati hajat yaitu memuliakan dan meraihkan Maulidin Nabi yang menandakan curahan kasih, rasa kasih sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengangkat baginda itu menjadi seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajarannya melalui agama Islam yang diridainya. Maka sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apapun corak dan apapun format sambutan dan acaranya, yang pasti ia adalah suatu proses yang berterusan dalam kita menimba ajaran-ajaran agama Allah. Kita didedahkan kepada akhlak mulia dan kepimpinan bijaksana baginda dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Allah dengan penuh tabah bersama pengikut-pengikut seangkatan baginda yang jujur lagi setia. Dikir marhaban dibawakan oleh pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan, diikuti dengan tembakan meriam sebanyak 21 das.
Awang Haji Deni bin Haji Abdullah, pemangku penolong mufti Jabatan Mufti Kerajaan, dalam syarahan khasnya bertajuk Membangun dengan Akhlak Nabi Muhammad SAW, antara lain menyembahkan sifat amanah dan sabar adalah antara dua akhlak yang penting dalam apa jua pembangunan, sama ada pembangunan fizikal maupun pembangunan rohani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan amanah daripada Allah, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah, telah menerima berbagai-bagai dugaan, ancaman dan kecaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah cuba dirasuah, ditawarkan dengan harta benda, ditawarkan dengan pangkat dan kedudukan, ditawarkan juga dengan wanita agar baginda meninggalkan dakwahnya, mengkhianati amanah Allah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar, tegas dan teguh, tidak berganjak sedikit pun terhadap sebarang tekanan maupun tawaran hebat untuk mengkhianati amanah Allah itu. Sifat amanah dan sifat pemaaf adalah dua akhlak yang ditunjangi oleh sifat sabar. Memikul dan menunaikan amanah memerlukan sifat sabar. Begitu juga memaafkan kesalahan orang lain memerlukan sifat sabar. Dan tidak ada kesabaran yang paling agung kecuali kesabaran yang ditunjukkan dan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adimhu mutamatti'an bi tulil baqa. Bagi memohon keberkatan majlis, doa selamat dibacakan oleh mufti kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Keberangkatan ke bawah Dulia Mahamulia ke perhimpunan ini merupakan manifestasi kepimpinan baginda yang berkesan dalam membawa rakyat cintakan baginda Rasulullah serta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengutus baginda Rasulullah sebagai membawa rahmat kepada alam sejagat. Ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, Kerajaan serta rakyat Republik Turki bersempena dengan Hari Republik Negara berkenaan. Majlis Perhimpunan Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW diadakan serentak di keempat-empat daerah. Ikuti perincian bahan beritanya seketika nanti. Majlis Perhimpunan Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW juga diadakan di 3 daerah yang lain. Di daerah Temburong, perhimpunan tertumpu di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Syarahan khas Maulidur Rasul disampaikan oleh Awang Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur, Ketua Bahagian Bimbingan dan Latihan Jabatan Hal Ehwal Masjid, menghuraikan 4 tunggang yang saling menyokong di antara satu sama lain. Itu ialah kesabaran, keberanian, keadilan dan juga kesucian. Di mana kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan keadaan kepribadian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menahan marah, berlemah lembut,
bersopan santun dan berkata baik. Sementara kita lihat juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa menjaga dirinya, menjaga maruah dirinya, mudah memaafkan dan mudah memberi maaf. Sementara di daerah Blain, perhimpunan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blain. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Syarahan khas yang disampaikan oleh Wangku Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salihuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid di Jamiah Sri Hasnal Bolkiah, menekankan mengenai akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita ni akhlak, yang mana di antara akhlak baginda SAW yang sangat ketara yang kita ni dapat lihat ketika baginda SAW masih hayat adalah sifat kasih sayang baginda, sifat rahmah baginda, sifat pengasih baginda. Baginda sangat sayang kepada kita ni, terutamanya umat baginda SAW. Baginda sangat mengasihani orang-orang yang bukan Islam juga. Manakala Majlis Perhimpunan Sambutan Maulud Peringkat Daerah Tutong berlangsung di Masjid Hasnal Bolkiah, Pekan Tutong. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kai Saiful Molong Datuk Seri Peruka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Awang Haji Kamaluddin bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Masjid Ar-Rahim Kampung Bukit Panggal, dalam syarahan khas antara lain menjelaskan pentingnya menghayati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mentaburi Al-Quran, ikutilah majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi, adab dan akhlak yang diajarkan Nabi, dan sirah perjuangan Nabi, agar ilmu pengetahuan kita mengenai akan sentiasa bertambah. Majlis Perhimpunan Khas Wanita bagi sambutan Maulidur Rasul di daerah Blaid, daerah Tutong dan daerah Tempurung turut sama memberi peluang kepada para wanita untuk melaungkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daerah Tempurung, Majlis Perhimpunan Wanita diadakan di Dewan Kemasyarakatan Ratai. Hadir Datin Dang Hajah Nuhaida binti Haji Sulaiman, Isteri Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Syarahan khas Maulidur Rasul yang disampaikan oleh Dayang Hajah Bariza binti Haji Ibrahim, Ketua Nazir Pejabat Pengajian Islam Daerah Tempurung, antara lain menjelaskan akhlak mulia Nabi meliputi pakej panduan yang sempurna untuk diikuti. Ada kejayaan. Di daerah Blaid, majlis serupa diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kuala Blaid. Hadir Pengiran Datin Nur Yasimah binti Pengiran Anak Haji Hashim, Isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Ceramah khas yang disampaikan oleh Dayang Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, penceramah dari Al-Minhaj Center Brunei, antaranya menghuraikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus semata-mata untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhimpunan yang sama diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Hadir Datin Dayang Nuhayana Janis binti Abdullah, Isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Syarahan khas disampaikan oleh Dayang Hajah Mastuya binti Haji Abdul Ghani, Tenaga Pembimbing Muslimah Masjid Telisai dan Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, yang menerangkan bahawa Nabi diutus untuk diikuti manusia agar kehidupan manusia menjadi lebih baik, sempurna dan berjaya. Kedudukan akhlak sangat penting dalam agama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan kepada sesiapa yang mengikut ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kasih sayangnya. Ungkapan tersebut antara yang disuarakan oleh mereka yang menghadiri majlis Perhimpunan Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi tadi.
sebagai umat Islam, kita ni harus mencontohi sifat baginda Rasulullah SAW, iaitu bersifat sabar. Lebih-lebih lagi pada masa ini negara kita ni dilanda pelbagai ujian, iaitu salah satunya adalah COVID-19, yang mana kita ni sebagai seorang Islam ataupun umat Islam haruslah bersabar dengan ujian tersebut dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Sebagai Islam yang sejati, mukmin yang sejati, kita ni perlu mengamalkan, mencontohi akhlak Rasulullah SAW, amanah dalam kehidupan kita ni, amanah sebagai ketua keluarga, amanah sebagai penjawat awam di sektor-sektor kerajaan maupun swasta, dan secara umumnya dalam kehidupan kita ni. InsyaAllah bila kita ni mencontohi akhlak Rasulullah SAW, pasti kita ni akan mendapat pahala dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak-banyak sifat yang mulia. Satu di antaranya sifat siddiq atau benar dalam segala percakapan, dan juga jujur dalam segala aspek kehidupan, dari segi pekerjaan, dari segi perniagaan, masa berjual beli. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan sifat kejujurannya tu, yang dapat keuntungan yang berlebihan. Bersempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW yang disambut pada 12 hari bulan Rabiul Awal setiap tahun, semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara telah mengadakan dikir Maulid Nabi Muhammad SAW selama 12 malam berturut-turut. Sehubungan itu, majlis penutup dikir Maulidur Rasul diadakan semalam di Jamiah Sri Hasnil Bolkiah, Kampung Kerong. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis umpamanya diadakan sebagai salah satu syiar Islam untuk memakmurkan masjid, di samping dapat mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama dengan jemaah masjid dan penduduk kampung. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis penutupan dikir Maulud Nabi Muhammad SAW juga diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini lewat petang kemarin. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiraan Anak Damit Kampung Manggis Madang mengadakan majlis tersebut. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Penasihat Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiraan Anak Damit. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil khas bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, dan diikuti dengan dikir Maulidur Rasul. Juga hadir yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB juga mengadakan majlis penutupan dikir Maulidur Rasul. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya turut mengadakan majlis yang sama. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil khas bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, dan diikuti dengan dikir Maulidur Rasul.
juga mengadakan majlis yang serupa. Ahli Takbir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah hadir yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Turut hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku penaung Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah. Pasukan polis di Raja Brunei melalui Badan Ugama Islam juga mengadakan majlis penutupan dikir Maulidur Rasul. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis yang sama juga diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blain semalam. Rombongan berdikir diketuai oleh Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Blaid. Acara diisikan dengan bacaan tahlil khusus bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Lewat petang kemarin, rombongan dikira ahli jawatan kuasa tertinggi sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW peringkat daerah Tutong mengadakan majlis serupa di Masjid Pengarah Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, Tutong. Mengetuai rombongan, Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam juga mengadakan majlis umpamanya di Balai Ibadat Persekutuan tersebut di Kampung Brebi Gadong. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil khas bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dan dikir Maulidur Rasul. Penyakit strok merupakan punca kematian yang keempat tertinggi di negara Brunei Darussalam, dengan purata pesakit strok adalah dalam kalangan mereka yang berumur antara 55 dan 60 tahun. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Hari Strok Sedunia. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, 17% daripada pengidap strok adalah dalam kalangan mereka yang berumur di bawah 45 tahun. Dari semua pesakit strok, 20 ke 25% adalah jenis strok hemorrhagic yang disebabkan pendarahan aliran darah, manakala selebihnya adalah jenis strok infarkt yang disebabkan oleh darah beku. Tahun lalu, kematian akibat strok mencatatkan peningkatan, iaitu sebanyak 162 kematian berbanding 103 kematian pada tahun 2014. Menteri Kesihatan dalam perutusannya juga mengongsikan beberapa faktor risiko menghidap strok seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis, penyakit buah pinggang kronik, obesiti dan merokok. Faktor-faktor tersebut jelas Menteri Kesihatan boleh dicegah dengan mengamalkan gaya hidup sihat dan juga boleh dikawal melalui rawatan-rawatan yang berkesan. Yang Berhormat juga menggesa orang ramai untuk mengetahui tanda-tanda strok dan mendapatkan rawatan dengan segera apabila mengalami tanda-tanda strok. Bagi menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kesan strok adalah penting bagi semua untuk mengenali tanda-tanda strok dengan pantas, iaitu pergerakan, tiba-tiba hilang keseimbangan atau koordinasi badan, kesulitan melihat, perubahan penglihatan secara tiba-tiba seperti penglihatan berganda atau kurang penglihatan pada sebelah mata, nampak wajah menjebek atau rasa kebas pada sebelah muka yang menyebabkan senyuman tidak seimbang, tangan kebas, kelemahan pada satu tangan dan seperti tidak dapat mengangkat kedua-dua tangan, sukar bercakap, ucapan tidak jelas atau ucapan yang sukar untuk difahami. Segera dapatkan bantuan, dapatkan rawatan dengan segera di Jabatan Kecemasan dengan menghubungi 991 walaupun tanda-tanda seolah-olah hilang.
Sambutan Hari Strok Sedunia disambut pada setiap 29 Oktober. Tahun ini, sambutan bertemakan #Don'tBeTheOne dengan objektif kepada pengurangan risiko strok. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baru dicatat hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 144 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan 176 hari yang lalu pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 7 kes. 297 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,483 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 705 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 68,736 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Penularan wabak COVID-19 dianggap sebagai satu musibah yang amat dahsyat. Namun selaku orang Islam, amat perlu melihatnya sebagai ketentuan Allah. Ini kerana sepanjang sejarah, umat manusia didapati tidak suci dari mengalami pelbagai serangan oleh makhluk-makhluk Allah, termasuk makhluk virus. Yang Berhormat Pihindatu Sri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, menyampaikan ucapan dalam talian semasa persidangan antarabangsa Perpaduan Islam ke-34 mengenai kerjasama Islam dalam menghadapi malapetaka dan bencana di bangunan Darul Ifta Brunei Darussalam. Persidangan tersebut diadakan petang tadi dalam bentuk webinar dan melalui ruang siber yang berpusat di Republik Islam Iran. Wa amma adadul wafayat jarra'a corona balagha 1,074,000. Yang Berhormat Pihindatu Sri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz berkata, negara Brunei Darussalam amat bertuah di bawah pimpinan seorang raja yang sangat prihatin yang tidak putus-putus memberikan galakan rohani berupa nasihat supaya rakyat bersabar dan jangan mengabaikan doa, di mana baginda sendiri dalam perutusan-perutusan mengenai COVID-19 telah berkenan melafazkan sendiri doa-doa tersebut. Yang Berhormat Pihin seterusnya menegaskan dengan langkah bersepadu untuk mengelakkan jangkitan tersebut dan ditambah lagi dengan keberkatan ayat-ayat dan doa-doa yang terus diamalkan, jelasnya Brunei Darussalam kini selamat hanya merekodkan 148 kes dan 3 kematian. Persidangan antarabangsa Perpaduan Islam dihasrat mewujudkan perpaduan dan kesetiakawanan dalam kalangan umat Islam, mengembangkan ijma' dalam kalangan para ulama dan saintis demi penyelarasan ilmiah dan budaya. Penyertaan Yang Berhormat Pihin pada persidangan kali ini adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Dr. Hamid Syariari, Setiausaha Agong World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought. Umat Islam diseru untuk terus komited dalam menghayati sunnah Rasulullah SAW dengan berpegang kuat mengamalkan dan mencontohi akhlak baginda serta menjadikan suluh dan suri teladan dalam segala aspek kehidupan. Perkara tersebut antara pengisian ceramah majlis tahlil dan sambutan Maulidur Rasul bagi Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB pagi tadi. Hadir Dr. Haji Abdul Latif Cucu yang dipertua PPPMB. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dan ahli-ahli PPPMB yang telah kembali ke rahmatullah.
Ceramah bertajuk Membangun dengan Akhlak Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Nakib bin Haji Awang, Pegawai Hal Ehwal Masjid Pusat Dakwah Islamiyah. Majlis Khatam Al-Quran sempena ulang tahun puja usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anang Haja Soleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anang Haji Muhammad Alam diadakan pagi tadi oleh Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Antara yang hadir Datin Haja Dayang Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof yang di-Pertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam, Pangeran Datin Paduka Haja Mariam binti Pangeran Haji Matarsan, Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali dan Dayang Haja Kartini binti Orang Kaya Paduka Setia Raja, Abang Haji Abu Hanifah, naib-naib yang di-Pertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Majlis dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar diikuti bacaan surah Al-Fatihah, sementara bacaan surah Ad-Duha hingga surah Al-Masan beramai-ramai dipimpin oleh Dayang Haja Fatimah binti Haji Ahmad.